Okey, tadi kita sudah pada langkah yang pertama wujudkan folder. Sekarang kita pergi pada step yang kedua, kita kena bina template ataupun design sijil. Sekiranya kita sudah ada design sijil, kita tinggal upload sajalah, masuk dalam kita punya Google Slide. Tapi kalau belum ada, kita kena design dulu. Dan kita design sijil ni, kalau yang sudah tera-tera tu, dia boleh design menggunakan Photoshop, Adobe Illustrator, apa-apa aplikasi editing lah yang boleh digunakan. Untuk dalam video ini saya tunjukkan mungkin dua sajalah. Satu saya tunjuk guna Google Slide, dan yang satu lagi yang kemarin yang saya tunjuk tu menggunakan Canva. Tapi kalau kita guna Canva pun ataupun kita guna Photoshop pun, last kali design tu kita kena masukkan juga di dalam Google Slide. Sebabnya dokumen studio tu dia hanya boleh link kepada 3 tadilah. Dia boleh link kepada 3 ni. 1, 2, ni. 3 ni. Kalau kita design di luar menggunakan editing software yang lain, design yang kita guna, yang kita sudah buat menggunakan software editing yang tadi tu, kita masukkan di mana-mana 3 ni lah. Alright. Jadi, saya akan tunjuk dulu dalam video part 1 ni yang menggunakan Google Slide. Jadi dalam kita punya folder tadi, ini folder bengkel demo e-sijil tadi, kita kena create satu Google Slide. Kita design, jadi tekan. Dia akan keluar paparan seperti ini. Ini boleh tutup. Sekarang ni yang ini kita boleh buang ni. Sama ada kita klik di sini, kita klik sini delete, ataupun kita boleh pergi pada layout dan pilih blank. Dia akan hilang, kosong. Dan design sijil ini size dia ni bergantung kepada keperluan ataupun design rakan-rakan. Ada yang mau melintang, ada yang mau menegak, ada yang mau size kecil, ada mau size besar. Tapi biasanya size standard untuk kita buat sijil A4 lah kan. Jadi yang pertama sekali sebelum kita ubah ni, kita pergi pada nama dulu. Kita bagi nama pada kita punya template design ni. Template ataupun design lah. Design sijil. Design sijil demo. Ni contoh nama dia. Tekan enter. So, kita sudah siap bina dia punya nama. Sekarang ni mau ubah. Sekarang ni saya tidak mau yang melintang. Saya mau sijil yang menegak. Jadi macam mana kita mau ubah size ni? Kita pergi pada file. Lepas tu kita turun bawah sekali. Kita akan nampak page setup. Klik pada page setup. Lepas tu pada bahagian ni kita ubah. Ni kalau ada yang mau size inilah. Tapi sekarang ni A4 tiada sini kan. Jadi kita pergi pada custom. Dan ubah kepada size A4. Size A4 adalah 24 darab 29.7. Untuk yang menegak. Yang ini kita boleh ubah. Sebenarnya inci ke point ke pixel. Tapi yang ini 21.297 adalah di sentimeter. Kalau kita tidak tahu apa size A4 paper, kita boleh cari di Google. Contoh A4. Ada situ. A4 paper size. Sudah ada sini. Dan kita boleh tengok. Kalau mau size A5 ke A6 ke, sudah ada di sini. Dia punya sizing. Boleh rujuk. Sekarang ni A4 yang menegak yang ini. Kalau mau kasih melintang dia, kasih terbalik je lah nombor ni. 29 ni kasih pergi sini, 21 ni kasih pergi sini. Tu dia akan jadi melintang. Sekarang ni yang ini untuk menegak. Yang portrait punya. Tekan apply. Nampak? Dia sudah berubah. Jadi bila sudah tetapkan size, bolehlah kita design seperti mana yang kita mahu. Jadi kalau saya biasanya, kalau saya design, ini yang ringkas-ringkas saja. Nanti rakan-rakan boleh explore sendiri, boleh buat. Yang advance boleh edit di Photoshop dan sebagainya. Jadi mula-mula saya akan buat dia punya background dulu. Background ni biasanya saya ambil. Background ni kita boleh upload daripada laptop. Saya sudah sedia ada background yang saya download banyak. Tapi kalau rakan-rakan yang belum ada background, boleh cari di Google. Seperti biasa, cari di Google. Contoh, certificate design.
design idea, design template, macam-macam ada. Okay, contoh. Certificate design template. Saya biasanya type dalam bahasa Inggeris sebab bila kita type dalam bahasa Inggeris ni dia punya bahan dia lagi banyak. Lagi banyak rujukan yang cantik-cantik. Kalau BM ni kita type dia tak banyak bahan sangat. Okay, tapi biasanya kalau kita type begini dia akan keluar yang sedia adalah kecuali ada yang ni yang belum ada isi. Biasanya saya hanya akan cari background sahaja. Contoh simple background. Design, simple design ke, background ke, wallpaper ke, apa-apalah. Okay, tekan enter. Dan kita akan nampaklah macam-macam ni. So, bolehlah cari mengikut cita rasa masing-masing. Boleh download. Contoh, suka pada yang ini. Boleh klik dia. Lepas tu boleh download. Okay. Boleh download. Alright. Download dia macam mana? Klik sini. Save image as. Lepas tu nanti dia akan download lah tu. Okay. Contoh sekarang ni saya sudah ada background yang saya sedia ada download dalam saya punya laptop. Jadi saya klik saja tadi, pergi sini, pergi pada background. Lepas tu pergi pada choose image. Lepas tu browse. Boleh juga cari sini, kamera. Boleh juga kita URL, kita dapatkan URL sini, foto. Yang ini saya tidak tunjuk sini. Okay, nanti ambil masa panjang. Jadi kita tekan browse, lepas tu dia akan keluarlah gambar-gambar yang ada di dalam laptop kita. Contoh sekarang ni saya mau design yang contoh yang inilah. Okay. Contoh saya ambil yang tu, dia punya sebagai background. Lepas tu sudah berubah kan? Okay, tekan done. Tada. Okay. Sudah ada keluar background. Kenapa saya suka pada background? Kenapa saya tidak pilih pada insert picture? Sebabnya kalau kita insert picture, kita tidak gunakan background ni. Kalau kita insert sini, background tu nanti dia bergerak-gerak. Macam ni, dia boleh gerak-gerak. Saya tidak mau background tu bergerak-gerak. Sebab nanti kita mau edit, letak teks, kita mau letak logo. Nanti kalau background ni bergerak-gerak, tidak best. Okay? Jadi biasanya saya tidak pakai ni. Kalau background ni, saya insert menggunakan yang ini saja. Okay, cuma nanti kalau kita mau tambah logo, tambah apa-apa sign digital, kita akan tambah sinilah menggunakan insert ataupun di sini insert image. Okay, alright. Jadi ini adalah design dia. Okay, backgroundnya design pula. Ini adalah background dia. Lepas tu kita bolehlah mula tambah apa-apa data yang kita perlukan. Contohnya kita mau logo. Okay, kita ambil logo. Cari logo. Okay, logo sekolah. Okay, ambil logo sekolah. Susun dia. Ni semua main susun-susun je ni. Okay. Lepas tu kita masukkan teks. Okay, pilih pada teks. Lepas tu sini. Bolehlah kita tulis. Sijil. Nak nampak kejap. Saya besarkan. Okay. Sijil penyertaan. Okay, kita boleh highlight. Lepas tu kita boleh bagi center. Kita boleh besarkan. Kita boleh bold. Ubah size-nya, tulisan, jenis tulisan di sini. Sebagai contoh saya ambil. Ini cantik kan ya? Alah, tak cantik pula. Okay. Ini contoh je. Okay, inilah. Okay, susun. Selepas tu, apa lagi yang perlu ada dalam sijil? Kata-kata dengan ini diperlakukan. Okay, boleh tulis. Dengan ini disahkan ataupun diperlakukan. Okay. Disahkan. Kita pergi pada center. Lepas tu letakkan dia di sini. Disahkan. Siapa. Okay, copy paste ya. Tekan copy. Ctrl C. Lepas tu Ctrl V. Dah sudah. Okay. Ataupun kita tekan sini. Tekan right click. Lepas tu tekan copy. Ni malas sikit lah. Mau klik-klik ni. Saya biasa suka Ctrl C, Ctrl V je. Yang ni. Shortcut ni. Okay. Lepas tu. Apa lagi? Dengan ini disahkan.
nama sekian-sekian, kita kasih kosong untuk ruangan nama nanti. Dengan ini disahkan telah menyertai Oke, kita kosongkan lagi, kita Ctrl C, Ctrl V lagi pada sekian. Ini biasanya yang saya buat lah, pada bertempat di mana. Oke, biasanya ini yang saya design lah. Oke, sekejap. Ups, kita besarkan size dia lagi. Oke, pun boleh ubah dia punya jenis tulisan. Oke, yang ini saya demo saja, jadi saya tidak tunjuk lah, cuman mau kasih cantik-cantik sangat. Oke, kita mau centerkan dia, center, align horizontally, center. Maksudnya dia semua akan jadi center. Oke, seterusnya yang sign, nama orang yang sign, biasa Ctrl C, Ctrl V. Oke, contoh nama guru besar kita. Oke, GB Muhammad Azlan bin Muhammad Arfan Salim. Oke, nama GB. Lepas tu kat bawah ni guru besar SK Kemabung. Okey. Di design ni bolehlah buat lawa-lawa. Ni saya tunjukkan contoh sahaja untuk hari ini. Okey. Alright, sudah center. Lepas tu nanti boleh masukkan sign. Adakah saya simpan sign sini? Di mana? Okey. Ini contoh. Kita masukkan sign juga. Okey, design lawa-lawa. Okey. Seandainya ada lagi contoh, ada nombor siri isi jil pun boleh dimasukkan juga. Kita ambil contoh nombor siri isi jil, kita masukkan di bawah ni. Nombor siri sijil. Okey. Biasanya nombor siri ni kecil-kecil je. So, letak situ. Dan design ni secara ringkasnya sudah siap. Nampak? Okey. Alright. Sekarang ni, yang 000 ni, data yang kita perlukan daripada pengisian Google Form contohnya. Contoh sekarang ni saya belum ada data ni. Okey. Jadi, kita kena yang ini. Kalau sijil ini kita gunakan berulang kali. Maksudnya saya kosongkan semua, saya kosongkan. Ini kosong, yang ini kosong, yang ini kosong, ini pun kosong. Okey, sebabnya sijil ni saya guna berulang kali. Jadi semua data ni akan berubah-ubah lah. Tapi andai kata sijil hanya yang ini design ni hanya digunakan sekali saja. Okey, tidak guna lagi lepas ni. Jadi kita boleh isi siap-siap yang ini. Boleh isi nama program sedia, boleh isi tarikhnya bila, boleh isi tempatnya bila. Okey. Tapi kalau gunakan berulang kali, kosongkan yang ini. Okey, tinggalkan ni saja tajuk. Okey, contoh sekarang ni contohnya saya mau Saya mau sijil ni sekali je saya pakai. Okey, jadi kalau saya pakai sekali je, saya bolehlah isi data ni. Okey. Saya mau edit dulu. Telah menyertai bengkel Jana. Besar. Bengkel Jana sijil menggunakan dokumen studio. Okay. Lepas tu copy.
Ctrl C, Ctrl V. Lama kenapa dia naik atas pula? Ctrl C, Ctrl V. Lepas tu pada bila? Contohnya hari ini, 25 Ogos 2021. Pada pukul 2 petang, 2 hingga 4 petang. Okay. Seperti biasa, Ctrl C, Ctrl V lagi. Kalau tidak mau guna shortcut tu, boleh tekan right click, copy dan kemudian paste. Okay, drag dari bawah secara atas talian Google Meet. Ini besar betul tulisan ni. Okay. Ni contoh ringkas ya. Contoh secara ringkas design dia. Okay. Ini macam jauh betul. Okay. Sekarang ni yang ni ada kosong kan? Yang ni ada kosong. Jadi kita boleh tinggalkan untuk nama nanti. Nama peserta. Dan kalau kita mau linkkan dengan dokumen studio nanti, kita kena letakkan marker. Marker ni adalah ni. Curly bracket. Nampak? Marker ni. Ini dengan ini. Okay. 2 di depan, 2 di belakang. Lepas tu, item yang kita mau. Okay. Lepas tu, kalau mau nombor IC lagi, sama juga. Letak di bawah dia. Kita tukar sahaja kepada nombor kad pengenalan. Okay. Yang ejaan yang ini ni, mesti sama dengan apa ejaan yang ada di dalam kita punya Google Form. Kalau ejaan dia begini dalam Google Form nanti, maksudnya ini jugalah yang ada di dalam sijil ni. Okay. Kalau dalam Google Form nanti dia tulis full nombor kad pengenalan. Contoh dalam Google Form nanti dia tulis nombor kad pengenalan. Maksudnya dalam sini punya sijil ni pun kena tulis yang ini. Nanti saya akan tunjuk apa maksud saya bahagian yang ini ni kena sama dengan tulisan yang ada dalam Google Form. Okay. Sekarang ni kita biarkan dulu begini. Okay. Dan saya galakkan juga rakan-rakan sebenarnya bila kita buat sijil seperti ini, yang kotak ni, box ni, kita kena tarik seluas-luasnya. Okay. Kalau tidak line ni, yang putih ni sebenarnya saya mau tarik sampai ujung lagi ni. Sampai ujung sini. Okay. Sebabnya, kenapa? Sebab nanti kalau ada nama orang yang panjang-panjang, kalau kita buat box tu pendek saja, okay, nanti dia punya nama tu akan turun di bawah ni. Dia akan turun di bawah ni, dia akan tutup nombor kad pengenalan. Okay. Jadi sebab tu kita kena tarik panjang-panjang, sebabnya kita risau nanti ada nama peserta yang agak panjang. Jadi kalau kotak dia besar, maksudnya sampai hujung jugalah. Okay, sekejap. Okay, sekejap. Okay, biasanya saya akan tarik panjang ni. Kalau tidak line ni, saya akan tarik lagi sampai sini. Supaya nanti kalau nama dia panjang, dia tidak akan turun bawah. Alright. Cukup pada satu row sahaja, satu barisan sahaja. Okay. Dan sudah siap design yang ringkas-ringkas saya buat. Okay. Saya belum boldkan pula ini. Kita boleh boldkan dia. Okay. Dah siap untuk kita sijil menggunakan Google Slide. Okay.